sebut pada minggu lepas, seperti biasa, kelas saya ni, ya, sebelum kita nak masuk topik yang baru, tuan-tuan, kita akan ulang kaji dulu topik yang lama. Boleh? Sebelum kita nak ulang kaji topik yang nak masuk topik yang baru, kita akan ulang kaji topik yang kita dah belajar dulu. Jadi, apa yang kita dah belajar pada minggu lepas, tuan? Baik. Yang ini, tengok dekat depan. Ya? Tengok dekat depan, tuan. Boleh? Baik. Pada minggu lepas, ya, pada minggu lepas, tuan, kita belajar satu topik terkait dengan apa, tuan? Terkait dengan jamak. Kan? Pada minggu lepas, kita belajar satu topik terkait dengan jamak. Jamak. Ni kita ulang kaji dulu, tuan. Ya? Ulang kaji. Hari ni, topik yang baru kita ni senang. Topik baru kita hari ni senang. Senang, tuan. Jangan risau. Tapi dia banyak. Ya, dia senang. Tak percaya nanti kita belajar. Tapi dia banyak lah hari ni, kan. Tak apa. Jangan risau, tuan. InsyaAllah. Baik. Pada minggu lepas kita dah belajar satu topik terkait dengan apa? Terkait dengan jamak. Ya. Jamak, jamak. Jamak ni apa? Jamak ni ramai ataupun banyak. Ni kita ulang kaji saja. Ya. Jamak ni dia ramai ataupun banyak. Dan kita dah belajar apabila kita sebut jamak ni dia terbahagi kepada dua. Pertama yang kita sebut jamak ada kaedah. Ya. Jamak yang ada kaedah ataupun kita sebut sebagai jamak salim. Ya. Jamak salim ni jamak yang ada kaedah. Boleh? Ni apa benda pula ni? Ya, jamak yang ada kaedah. Kemudian yang kedua kita dah belajar jamak yang kita sebut sebagai jamak yang tiada kaedah. Ataupun kita sebut sebagai apa, tuan? Jamak yang tiada kaedah ini kita sebut juga sebagai jamak taksir. Ya. Salim ada kaedah. Taksir tiada kaedah. Tulis dekat ruangan komen, tuan. Masih ingat lagi ke dah lupa? Ya. Ada kaedah salim. Tiada kaedah taksir. Kan? Tulis dekat ruangan komen. Masih ingat lagi ke dah lupa? Ya. Jadi kita dah belajar jamak ni, kan? Ya. Ahsantum. Semua kata ingat, tuan. Terbaik. Ya, terbaik. Baik. Tengok, tuan, pada salim. Dan kita lagi dah belajar lagi, tuan. Ya, jamak salim. Kita fokus pada jamak salim, tuan. Ya. Jadi jamak salim ni dia terbagi, dia ada dua pula, kan? Jamak salim ni dibagi pada dua pula, tuan. Yang pertama, kita ada jamak salim ramai lelaki. Ya. Yang pertama, kita ada jamak salim ramai lelaki. Yang kedua, kita ada jamak salim ramai perempuan. Jamak ni terbagi pada dua. Kita ada jamak salim dengan jamak taksir. Ya. Kita fokus pula pada jamak salim. Jamak salim ni dia ada dua lagi pula, tuan. Yang mana kita sebut jamak salim ramai lelaki. Yang kedua kita sebut jamak salim ramai perempuan. Boleh? Macam mana kita nak tahu kalimah yang kita tengok dalam Al-Quran, yang kita baca, yang kita jumpa dalam Al-Quran itu, tuan-tuan? Macam mana kita nak tahu bahawa kalimah itu dia kalimah jamak salim ramai lelaki ke ramai perempuan? Tengok saya, tuan. Tengok saya. Jawapannya ialah, ya, kalau jamak salim, dia akan ada dua penambahan huruf di ujung kalimah. Ya. Kalau jamak salim ramai lelaki, tuan, akan ada penambahan huruf. Ia akan ada dua penambahan huruf.
Yang pertama, penambahan una. Yang pertama, penambahan una. Muslimuna, musyrikuna, mu'minuna, kafiruna, una. Ya? Ada una, tuan-tuan. Maka kalimah itu ialah kalimah jamak salim ramai lelaki. Ataupun penambahan yang kedua ialah penambahan inah. Penambahan inah. Kan? Inah, muslimina, zalimina, musyrikina, sadiqina, mu'minina, kafirina, ina. Jumpa kalimah hujungnya ada ina, tuan-tuan. Maka kalimah itu sudah barang tentu kalimah jamak salim ramai lelaki. Baik. Kemudian selesai, tuan-tuan, jamak salim ramai lelaki. Mana kalau ada kalimah tu una, ada ina, tuan-tuan boleh cakap bahawa kalimah itu ialah jamak salim ramai lelaki. Seterusnya kita pergi pada jamak salim ramai perempuan. Ya. Jamak salim ramai perempuan ni pula, tuan. Dia ada penambahan huruf cuma satu saja. Berbeza dengan ramai lelaki, dia ada dua penambahan huruf. Pertama una, yang kedua ina. Adapun jamak salim ramai perempuan dia satu sahaja. Iaitulah penambahan alif ta. Ya, iaitulah penambahan alif ta, tuan. Cuma tuan-tuan, alif ta ni dia ada dua bentuk sebutan. Ya. Cuma alif ta ini dia ada dua bentuk sebutan. Itu yang kita kena fokuskan. Ya. Jamak salim ramai perempuan dia penambahan satu je, alif ta sahaja. Tapi alif ta ni dia ada dua bunyi, tuan. Yang pertama kita sebut sebagai atu, muslimatu, mu'minatu, qalihatu, kan? Zalimatu, kafiratu, kan? Musyrikatu, atu. Kemudian yang kedua, tuan, kita ada apa? Kita ada ati, muslimati, mu'minati, musyrikati, zalimati, kafirati, ati. Ada atu, ada ati, tuan-tuan. Maka kalimah itu confirm jamak salim ramai perempuan. Yang paling penting, tuan-tuan, apa dia? Tuan-tuan tak akan jumpa ata. Ata tak ada. Kita hanya ada atu, ati. Atu, ati. Ata tak ada. Tulis dekat ruangan komen. Senang ke susah? Senang ke susah, tuan? Tulis dekat ruangan komen. Ya? Tulis dekat ruangan komen. Senang ke susah ni? Ini baru ulangan ni, tuan. Kita tak masuk lagi topik yang baru. Ya? Yang penting tuan-tuan tahu jamak ni, kalau jamak salim dia terbahagi dua. Tuan-tuan tak payah hafal ni. Tuan-tuan kena tahu dan faham sahaja. Jamak salim ada ramai lelaki, ada ramai perempuan. Ramai lelaki ada penambahan una, ada penambahan ina. Ramai perempuan ada penambahan alif ta, tetapi dia ada dua bunyi. Atu dengan ati. Ahsantum. Semua kata senang. Baik. Seterusnya, tuan, kita nak pergi pada jamak yang tiada kaedah ataupun jamak taksir. Ya, jamak yang tiada kaedah ataupun kita sebut sebagai jamak taksir. Jadi jamak taksir ni, tuan, ya. Sama juga macam jamak salim. Dia ada dua juga. Ya.
Yang pertama jamak taksir orang. Yang kedua kita ada jamak taksir bukan orang. Ya, jamak taksir ni pun sama. Ya, yang pertama kita ada jamak taksir orang. Yang kedua kita ada jamak taksir bukan orang. Kan? Jamak taksir orang. Orang. Contoh yang saya dah pernah bagi sebelum ni tuan-tuan apa dia? Al-ulama. Al-ulama. Kan? Al-ulama. Al-ulama ni apa? Orang alim. Kan? Orang alim. Jadi tuan, Al-ulama ni terjemahan dia berganda ke tak berganda? Berganda. Maka dia kalimah jamak. Ya? Dan kalau tuan-tuan perasan, jumlahnya jamak tetapi dia tak ada pula penambahan una, tak ada penambahan ina, tak ada penambahan atu, tak ada penambahan ati. Tak ada tuan. Tak ada una, tak ada ina, tak ada atu, tak ada ati. Kalau jamak tu tak ada penambahan una, ina, atu, ati, maka jamak itu confirm jamak taksir. Ya? Dan saya dah sebut pada minggu lepas tuan, yang kita sebut tiada kaedah ini ialah tiada penambahan una, ina, atu, ati. Boleh? Jadi al-ulama ni dia jamak ke bukan jamak? Dia jamak tuan. Tapi ada tak penambahan una, ina, atu, ati? Tak ada. Maka dia jamak salim ke jamak taksir? Jamak taksir. Jamak taksir orang ke bukan orang? Orang alim. Orang alim. Orang lah tuan. Ya, orang lah. Orang kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tuan, ya, kita ada jamak taksir bukan orang. Jamak taksir bukan orang. Contoh yang saya pernah bagi tuan, jamak taksir bukan orang ni apa dia? Saya bagi contoh yang sama je. Ya, saya bagi contoh yang sama tuan, supaya tuan-tuan betul-betul melekat dekat kepala kan. Al-abwab. Al-abwab terjemahannya pintu-pintu. Ya. Al-abwab ni terjemahan dia pintu-pintu. Dah jumpa ke belum kalimah ni? Dah jumpa. Ya. Dan seperti biasa tuan, dia jamak ke mufrad? Jamak. Ya, dia jamak. Tapi tak ada penambahan una, tak ada penambahan ina, tak ada penambahan atu, tak ada penambahan ati. Kalau jamak tak ada una, ina, atu, ati, confirm dia jamak taksir ataupun jamak yang tiada kaedah. Ya, cuma kita nak kenal pasti, al-abwab ni jamak taksir orang ke bukan orang? Orang ke bukan orang? Jawapannya bukan orang. Pintu kan? Pintu. Takkan pintu orang. Takkan pintu orang tuan. Ya, pintu tu pintulah. Dia bukan orang lah tuan. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Ya. Boleh dekat ruangan komen tuan. Jelas ke tak jelas? Ya. Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Kita baru ulangan ni tuan. Ya, baru ulangan. Ahsantu. 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 Terbaik tuan. Ya. Terbaik tuan. Terbaik tuan. Baik. Tengok saya. Yang paling penting yang kita dah tekankan sungguh-sungguh pada minggu lepas. Apa dia? Tiap-tiap kali tuan-tuan jumpa kalimah. Dan kalimah itu adalah kalimah jamak. Ya. Yang kita paling-paling, yang saya paling-paling tekankan kan. Sampaikan tuan-tuan macam ingat saya ni marah ke? Ya. Tiap-tiap kali tuan-tuan jumpa kalimah dan kalimah itu jumlahnya jamak. Jamak. Jamak pula tuan. Jamak apa? Jamak salim ke jamak taksir? Jamak taksir. Jamak taksir orang ke bukan orang? Jamak taksir bukan orang. Ya.
Jamak taksir bukan orang. Jumpa saja dalam Al-Quran, tuan-tuan. Kalimah jamak taksir bukan orang. Ya. Waktu itu kalau saya tanyakan jantinanya muzakkar ke muannas, maka tuan-tuan jawapan dia automatik jantinanya adalah muannas. Dan apakah ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah jamak taksir bukan orang? Ganti nama yang tersembunyi adalah hiya, hiya, hiya. Tulis dekat ruangan komen setakat ni. Boleh ke tak boleh? Nampak ke tak nampak? Nampak ke tak nampak, tuan? Ya? Nampak ke tak nampak? Tulis, tuan. Tulis dekat ruangan komen. Ada yang PM saya lagi, kenapa macam tu, Ustaz? Kan tak ada tamar butah. Kenapa muannas? Kan jumlah dia jamak. Kenapa? Kenapa ganti nama dia hiya bukan hunna? Kenapa yang itu saya tak boleh jawab. Kenapa yang itu tuan-tuan kumpul duit, pergi umrah, cari orang Arab. Boleh? Cari orang Arab, tanya kenapa dia buat kaedah macam tu. Ya, tuan-tuan tahulah, orang Arab pun tak semua yang tahu bahasa Arab. Ya? Yang tuan-tuan dok belajar hari ni, jamak taksir, jamaan haraf. Orang Arab pun tuan-tuan, dia sendiri pun tak tahu. Ada juga orang Arab yang, ya bukan ada juga, memang ada orang Arab yang tak tahu pun kaedah Arab ni. Boleh? Macam kita lah. Kan, saya sendiri pun tak tahu kaedah bahasa Melayu yang sebenar. Kan, susunan ayat, frasa lah apa semua tu kan. Saya pun tak tahu tuan. Sama macam orang Arab, ya, mereka memang cakap Arab sebab lahir dekat tanah Arab. Kalau kita pun lahir dekat tanah Arab, kita cakap Arab tuan. Saufa naqulu bil lughatil arabiyyah. Tapi bahasa kita bahasa pasar lah, bahasa pasau, kan? Tapi kalau tanya kaedah, tak tentu lagi orang Arab sendiri boleh jawab tuan. Ya, ada di kalangan mereka pun tak tahu apa tu jamak kan. Boleh? Baik. Ahsantum. Semua kata nampak. Selesai untuk jamak. Ya, selesai untuk jamak. Baik, seterusnya. Seterusnya, apa lagi yang kita dah belajar pada minggu lepas, tuan? Ya? Apa lagi yang kita dah belajar pada minggu lepas? Pada minggu lepas, tuan-tuan ada kenal satu istilah.